Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas mengajar kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim, yang macam kita terampil kali ini yang kita ambil adalah ringkasan yang dibuat oleh Imam Al-Qurtubi, bukan Al-Mundhiri. Kalau dia kata yang dibuat oleh Munzir yang ditahqiq oleh Syekh Albani rahimahullah, yang tu lain sikit dia punya susunan, sebab dia ringkasan. Yang tu ringkasan ni peringkasan. Cuma ringkasan ini saya pilih itu sebab dia lebih komplit. Dia masuk pada semua bab, hatta permulaan bahagian berkenaan dengan kemestian meriwayatkan daripada orang-orang yang dipercayai pun dimasukkan. Lagi yang ringkasan yang ditahqiq oleh Syekh Albani rahimahullah, dia terus mula dengan Kitabul Iman. So, jadi macam ada bab khas yang penting yang tertinggal. Bagi kita kata belajar ringkasan Sahih Muslim tu penting. Baik, kalau tadi kita bincang itu, kita sampai pada bab yang ke-87. Itu bab min aina yabda'u bil qasri idza kharaja min watanihi. Dari manakah seorang tu memulakan dengan qasar bila dia keluar daripada tanah air dia. Mungkin share terus kot buku supaya yang saya nampak okey. Balik ni tengok muka sendiri. Okey. Jadi dia kata bin aina yabda'ul bi qasri, di manakah dia patut mula dengan qasar tu bila dia keluar daripada tanah tempat dia, dan berterusan wasimrarihi 'alal qasri, dan berterusan orang tersebut di atas qasar malam yang dui iqamata, selama dia tak berniat untuk iqamah. Kita baca hadis berkenaan dengan apa Anas bin Malik ceritakan bahawa Rasulullah SAW dahulu solat, dia kata orang solat zuhur di Madinah 4 rakaat dan solat asar di Dhul Hulaifah 2 rakaat. Ini kita kata permulaan. Dan sebutan dia maksud dia keluar daripada kawasan perumahan dia baru dia buat. Kalau dulu dikira dengan tembok ataupun pagar kota. Orang dulu biasa kalau negeri ataupun bandar-bandar besar, dia ada kota, dia ada pintu gerbang dan sebagainya. Kalau siapa pergi macam di Yaman, sampai sekarang masih dikekalkan, dia panggil Babul Yaman. Babul Yaman tu dah kawasan lain penempatan dah banyak, tapi asalnya dalam tu lah penempatan asal. Orang semua tinggal dalam tu saja. So ialah untuk mengelakkan serangan bintang buas, elakkan daripada perompak. So tengah malam untuk mereka selamat tinggal tanpa gangguan, maka mereka akan tinggal dalam kota, dalam bandar. Okey. So, jadi kita kata dengan sebab itu permulaan untuk seorang tu mula qasar dibincang kat sini. So jadi dari situ kita lihat Nabi SAW solat mula qasar tu bila dah keluar daripada bandar Madinah. Bukan dalam Madinah, Nabi tak buat dalam Madinah. Nabi keluar Madinah pun Nabi buat. Ada kata di Dhul Hulaifah tu jarak dalam 3 batu, ada kata 4 batu, ada kata 5 batu daripada Madinah. Kalau kita sekarang ni kita kira sekejap je. Saya pergi umrah kan, kalau dia start pergi Madinah dulu, kan. Ayolah. Ni yang dia lalu kan. Dia ciri turun bas, turun kapal terbang daripada Jeddah, terus naik bas pergi Madinah. Itu yang cara biasa. Kalau diorang nak mudahkan, kalau dia kata pergi Mekah dulu, pergi Madinah kemudian, nanti nak patah balik kemudian diorang sama je, memang perjalanan tu serupa je. Tapi banyak orang dia secara agensi nak mudahkan kos, dia akan pergi Madinah dulu. Lepas tu duduk Madinah 3 hari. Zaman dulu kan biasa dapatlah dalam 2 minggu, 14 hari. Latest one sekarang ni yang makin kurang, 10 hari je. 3 hari Madinah, 7 hari dekat Mekah. Masuk dengan hari travel sekali. Itu perbezaan yang kita dapat lihat lah. Tapi kalau orang dulu yang saya pergi tahun macam tahun 2008, 2007, 2009, ketika tu jumlah ataupun dia punya jarak perjalanan tu ataupun tempoh masa berada di sana, dia letakkan 14 hari. Dia ini 4 hari di Madinah, 10 hari di Mekah, untuk dapatkan berapa kali jemaah entah. Lepas tu tengok orang tak kisah pun, banyak orang bukan kisah pun.
nak dapat berjemaah, terutama bagi orang-orang yang ada fahaman bahawa solat di belakang Wahabi tak sah. Betul tadi. Memang kisah benar. Ada yang dia solat dalam hotel, walaupun hotel dia ambil sebelah Masjidil Haram je. Yang sanggup solat dalam hotel sebab apa? Nak kunut subuh. Sebab masuk masjid tak ada kunut. Duduk dalam tu tak ada kunut. Pelik kan, kita kata macam mana ni ajaran-ajaran sesat. Kalau orang kata saya ni ajaran sesat lah. Sebab masalah khilaf kunut itu sunnah atau tidak, ataupun berterusan atau tidak tu, itu khilaf. So bila khilaf, orang tak boleh membatalkan solat orang dengan khilaf tersebut. Ni pasal di Malaysia ni dia ada kefahaman bahawa batal, solat tu batal. Saya ingat Ustaz Asri pernah cerita, dia buat terkena sekali. Dia solat subuh, dia buat macam biasa, dia tinggalkan terus kunut. Lupa dia solat jadi imam kat siapa. Elok bagi salam, toleh belakang tengok dia bangun solat balik. Orang-orang belakang dia solat balik. Saya pernah sekali kat rumah pak mentua saya terbuat, tapi pak mentua saya tegur lepas solat lah. Lepas balik rumah, hang dia kata tak kunut pagi tadi Ya. Saya ya ke lah. Dia ya ke. Kita memang biasa tak buat pun. Kalau kita sedar, kita teringat, kita buat pasal orang belakang. Kita tak boleh nak jadikan benda tu kelang kabut pada orang ramai. Pasal benda tu buat pun ya, tinggal pun ya. Cuma masalah kita menangkan dalil mana. Kalau pihak yang kata dalil berterusan tu kekal sampai sekarang, dia pegang itulah. Bagi pihak yang kata Nabi berhenti, pernah buat dan berhenti, macam kita baca tu kan dalam Sahih Muslim sendiri, Nabi buat dan Nabi berhenti. Bahkan kunut tersebut bukan dijalankan secara berterusan ikut hadis Nabi. Sebab kalau benda tu Nabi buat berterusan sampai mati, pasti dicerita kepada kita apa doa Nabi baca. Kan tak? Dia simple je. Kalau benda Nabi tak pernah tinggal, kita akan dengar bacaan dia apa. Ini kalau orang nak argue dengan saya lah, kata apa hal saya sekian benda sekian, saya kata apa bacaan. Kalau dia baca yang diorang baca sekarang ni, Allah bin man hadait tu, itu sebenarnya kunut witir. Kunut untuk witir. Subuh tak ada lafaz khas. Tidak wujud lafaz khas diriwayatkan dari Nabi SAW. So kalau Nabi buat benda tu berterusan, tak pernah tinggal, yang lafaz yang Nabi doa ke atas Ri'lin, Zakwan, Usai dan kabilah yang bunuh Qurra Al-Quran tu, ada riwayat tu, ada lafaz tu, ada. Walaupun sebulan Nabi buat, lafaz tu datang. Memang diriwayatkan lafaz tersebut. Nabi doa spesifik nama sampai Allah Ta'ala suruh berhenti. Allah suruh berhenti, baru Nabi berhenti. Tapi ikut Nabi sempat sebulan doakan ke atas perkampungan Arab yang khianat sahabat baginda, yang bunuh 70 orang pembaca Al-Quran, yang ahli sufah, yang pagi cari kayu api, malam baca Quran. Jadi Nabi hantar diorang, hantar dibunuh 70 orang mati. Jadi bila ketika tu Nabi SAW sangat marah, dan tak pernah Nabi marah seperti itu. Ketika dibunuh keluarga Yasir, Nabi tak doa macam tu. Ketika di Mekah, Nabi tak doa macam tu, tak pernah Nabi doa sedemikian. Tapi ketika mana mati 70 orang tu, Nabi sangat marah, sampai Nabi angkat tangan doa, nama spesifik Nabi sebut. Sila sekali kita kata benda sebut sampai diriwayatkan tu, kita ada lafaz tu, lafaz kunut yang disebut Nabi doa ke atas kumpulan tu ada. Tapi kalau tanya lafaz kunut subuh, kalau kata Nabi tak pernah tinggal, then apa lafaz dia? Kalau generalize, kita tahu berdoa kebaikan dan sebagainya, maksud dia Nabi benda tu boleh jadi tinggal dan buat, tak boleh jadi batal solat. Itu asas yang kita kena faham. Sebab balik pada asal, kita kata dari segi masalah dalil ni kan, kita kata lafaz yang dibuat tu tadi, kalau memang Nabi buat, pasti akan kita jumpa. Tapi bila tak jumpa tu, maksud dia menangkan benda satu. Tapi untuk batalkan solat tak boleh lah. Tak boleh batalkan solat. Sebab saya kata kadang-kadang ada jemaah kita yang Malaysia ni dapat ajaran sesat lah, saya kata. Saya kata macam tak sesat, sebab awak membatalkan solat benda khilaf. Benda khilaf batalkan solat, kenapa? Bahkan buat solat semula kat belakang. Saya yang saya kena tu, diorang tak solat semula lah, dia segan yang saya ikut. Tapi yang Ustaz Asif pernah kena sekali, dia kata dia toleh belakang, dia bangun Allah solat balik. Orang tempat tu solat balik semula. Mana ada pernah batal solat? So, kalau kita solat belakang orang tak kunut, macam solat belakang Imam Ahmad,
belakang Abu Hanifah, seolah solat belakang imam tadi. Macam orang pula yang solat belakang orang yang kunut, macam solat belakang Imam Syafi'i. Kena buatlah. Itu basic dia. Kalau di belah sini pun ada ekstrim yang mengarut, membatalkan solat kerana ada perbuatan tadi. Dia kata ini bid'ah, dia kata. Tapi bila orang cerita yang saya kata, waktu soalan yang kisah sahabat Nabi yang Allah bin Mughaffal, yang kisah ditanya oleh anak dia kan, dia kata apa ni, dia kata bid'ah. Okey, dia cakap macam tu. Tapi soalan saya tanya apa? Orang ramai buat ke tinggal? Ketika dia cakap bid'ah tu, maksud dia anak dia tanya, orang ramai buat ke tinggal? Buatlah. Sebab tu anak dia tanya. Sebab tu dia kata-kata. Tapi kata-kata dia seorang tak jadi applicable kepada semua orang. Tak boleh macam tu. Maksud dia tak boleh menangkan kata-kata Umar dalam kes mengatakan bahawa tayamum hanya ganti wuduk, tak ganti mandi. Umar punya fatwa, selagi air tak ada jangan solat, tunggu air ada. Mana kalau orang tu junub, hadas besar, kemudian air tak ada, tayamum tak boleh, Umar kata. Tapi pendapat dia seorang, atau pendapat dia dan Mas'ud kan. Tapi benda tu majoriti para sahabat tak macam tu. So tak ada timur tajuk lah kita nak ilzamkan. Walaupun kita hormat Umar sebagai salah seorang sahabat Nabi, tapi kita tak pakailah pendapat tersebut. Sebab ada para sahabat yang clarify dengan Nabi untuk betulkan fahaman dia, dan Nabi betulkan. Mana madai untuk dia sebenarnya tayamum je, untuk gantikan mandi sementara tak ada air. Bila ada air, kita mandilah. Itu je. Tapi basically pendapat sahabat atau kata-kata mereka tidak ilzam untuk jadikan semua benda tu jadi automatik. Betul, sekarang saya pelik bila ada orang kata bid'ah, dia kata itu kan, dia tak nak buat, dia kata kalau tu dia lurus tegak je, tak boleh. Dia kena ikut imam. Okey, ala kuliah. Jadi macam kes dulu, macam kita sebutkan, dulu biasanya orang akan ketika tunaikan umrah, dia naik ke atas pergi Madinah dulu, baru turun Mekah. Menduduk Madinah 4 hari, lepas tu turun Mekah, duduk 10 hari untuk kejar berapa kali jemaah tu. Dulu berapa puluh kali jemaah, berapa kali Jumaat. Kalau kita buat tu, dapatlah Jumaat mungkin 2 kali, Makkah mungkin 2 kali lah. Kalau dia cara susun kan, mungkin dapat 2 kali. Memang 2 kali lah, dapat 2 kali lah. Boleh extend Ustaz? Boleh extend. Ya, itu extend kalau duit banyak. Orang tak ada duit banyak nak extend apa? Ni cerita orang tak ada duit ni, yang ikut package kan. Dia pukul 10 hari lah balik kan. Dia cerita dia kelakar gitulah. Jadi kat Madinah pastikan dapat Jumaat, dekat Mekah dapat 2 kali Jumaat. Dululah. Jadi bila diorang bergerak daripada Madinah nak turun ke Mekah, pada hari dia nak start bergerak kan, dia pakaikan ihram siap-siap di hotel, turun, diorang akan singgah dekat Zulhulaifah. Dia sekejap je naik bas ni sampai dah. Orang pun turun. Kita pun buat apa? Turun. Dan solat sunat dekat situ. Lepas kita dah pakai ihram sebenarnya, kalau boleh kita pakai dekat situ. Tapi orang kita tak biasa kan. Orang Arab kadang tak ni, alah tak cepat pun. Ada tergigih sana, hilang lah. Sesat bas tak nampak pun ada. Akak gimana tadi? Akak ingatkan bas kat sana. Akak datanglah sini. Banyak bas. Bukan cerita dia tu, sebab kadang-kadang kita nak saya ajar diorang kan. Kalau tak nak sesat, jangan pandang bawah, pandang atas. Sebab objek kat atas tu menara. Macam kita keluar bas, mana sudut tiang tu, apa benda kat atas kepala kita, yang itu takkan berubah. Bas akan hilang. Dia kata tadi ada bas warna kuning, dia tak ada dah, sesat lah. Dia maksudnya dia pergi tunggu benda bawah ni berjalan. Even orang Arab tak tengok bukit pasir, orang tak gunakan sebagai panduan. Sebab apa? Sebab bukit pasir tu, di padang pasir dia bergerak. Dia pasal angin tu datang, dia akan beralih dari sini pergi sini, dari sini pergi sini, dia akan beralih. Sebab tu orang tengok atas. Sebab arah bintang, kedudukan bintang di atas kepala tak berubah. Jadi kalau orang tu kalau pergi tempat-tempat yang luar negara kan, kalau tak buka balik pada kita peluang, dan tengok atas. Yang keluar hotel pun tengok atas, apa benda arah. So dia boleh agak lah. Kalau dia tadi keluar kan macam ni So kalau dia keluar duduk sini, maksudnya dia kena lari ke arah sini lah. Dia anggaran. Macam orang ada kompas, macam kompas. Alhamdulillah. Jadi cerita dia hilang. Jadi kes dia, orang kita biasa pakai kat hotel, gerak sampai ke Zulhulaifah, atau dia kata Bir Ali, nama baru lah sebenarnya. Zaman Nabi panggil Zulhulaifah. Di situ Nabi SAW akan pakai kain ihram sebagainya. Nabi solat 2 rakaat, kemudian Nabi bergerak atas kenderaan, Nabi talbiyah. So, jadi secara basic dia dekat sini yang kita nak faham. Dari situ mula dia. Nabi tak buat di Madinah.
qasar. Tak boleh tak qasar. Kemudian dalam hadis Yahya daripada Yahya bin Yazid Al-Hunai, dia kata, aku tanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengenai qasar salat. Maka dia kata Rasulullah SAW dahulu bila keluar perjalanan 3 batu atau 3 farsakh, Syak ni ragu-ragu daripada Syu'bah bin Hajjaj, dia perawi hadis. Solat rakaat ini bagi dia solat 2 rakaat. Tapi kita faham, yang salah faham, dia kata apa? 3 batu boleh start. Dari rumah saya ke sini lebih 3 batu kan? Boleh qasar dah. Boleh dah jamak qasar. Ini salah sebenarnya. Sebab Anas ceritakan permulaan. Anas tak ceritakan pasal soalan tu bila dia bermula tu kan. Jadi maksudnya mula daripada mana? Nabi tak mula daripada Madinah. Nabi keluar daripada Madinah pun Nabi buat. Keluar daripada Madinah pun Nabi buat. Itu maksud Anas kata 3 batu tu. Batu yang berpadanan dengan tempat Dzulhulaifah, Nabi start solat 2 rakaat. Dan difahami sebenarnya kalau kita keluar daripada kawasan Qaryah kita, macam section 10 ke Kota Damansara, kita keluar section 10 dah lepas lah, boleh kita solat. Dia tanya Ustaz, bila balik nak sampai, kita nak jamak, berapa jauh daripada tempat kita, rumah kita? Jangan masuk Korea je. Dia tak kira jangan, sebab dia tajuk dia keluar bandar. Macam katakanlah rumah kita zaman dulu kan, section sekian ni rumah. Betul kan, untuk datang section baru kan rumah berhenti, section baru pula. Dia actually pengakhiran rumah. Cuma zaman sekarang ni padat kan. Macam bercantum Taman A dengan Taman B. Mana section 9, section sekian sama. Itu, tapi dari asas dia section apa kita berada sekarang. Macam saya kalau anda kata macam dekat Kota Damansara dulu, rumah saya section 10. Actually dekat section 10 tu rumah kita orang aja ada section 10. Dengan sekolah section 10. Tepi ada macam tasik begitu. Jadi bila masuk kawasan tu barulah saya tak boleh. Adapun kalau saya dekat section 6 atau section 9 atau section berapa yang lain, saya boleh lagi. Jangan masuk kawasan lah. Masuk ke section 10 dan awak hilanglah tahap atau taraf sebagai seorang musafir. Itu tajuk asal dia. Sebab tu kenapa tajuk tu dia kata bila orang tu nak niat iqamah, maka dia hilang tahap atau taraf sebagai seorang musafir. Bila hilang musafir punya taraf tu, barulah kita kata tak boleh dah jamak qasar. Antara sebab hilang niat, sebab hilang yang lain adalah kita masuk kawasan Korea kita. Kalau zaman dulu bandar kita tinggal. Zaman sekarang pasal perumahan dah extend macam tu. Kalau tak dulu satu kawasan macam lah kata the whole big area Kota Damansara besar kan. Tapi masuk kawasan Damansara jadi hilang. Setengah orang masuk setapak. Dan setapak Korea ada besar. Jadi tinggal setapak. Dia punya pakai nama setapak tu. Semua masuk kawasan setapak. Tapi orang kata tak, Korea tu lebih kepada tepat macam kampung Korea kita macam section 10, section 9. Macam Bukit Jelutong kan, dekat rumah saya bukan jauh mana pun, dalam berapa kilometer je. Tapi kalau saya tak masuk lagi kawasan tu, ataupun saya dekat U9, saya solat lagi. Mungkin saya terus jalan kan, solat lagi, berhenti dekat rumah adik ipar ke sebagainya, solat di rumah dia, kemudian balik rumah. Tapi pasal ikutkan sebelah je. Sejarak tu kan kalau jalan dalam 2 km lagi sampai rumah kita orang. Tak jauh pun. Tapi kita kata Korea tu niat masuk Korea hilang, atau niat tinggal lama. Yang kita kata niat tinggal tu tinggal lebih daripada 4 hari. Yang kita kata itu yang sebenar lah. Jumhur para ulama kata tinggal 4 hari. Yang Melayu kita salah faham adalah ada 3 hari bonus. Sampai-sampai nak tinggal mana ni? Nak tinggal sini berapa lama? 2 tahun belajar. Tapi ada 3 hari kan mula sampai. Tak. Hari sampai tu je yang kita macam jamak qasar. Kalau kita dah nak tinggal 2 tahun, the second day sampailah kita balik nanti, sampai hari kita nak balik, kita kena penuh, solat penuh dan tak boleh jamak qasar. Kita dah bermukim. Istilah dia orang yang musafir ni, dia punya lawan bagi musafir ni ada 2 keadaan. Satu, mustautin atau mukim. Mustautin ni macam kita rumah asal kita di Malaysia. Mukim ni macam mana? Rumah kita dekat Yaman, tempat tinggal kita belajar. 10 tahun duduk Yaman, takkan nak jamak qasar juga. Sebab tu para sahabat Nabi ketika dia nak tinggal mengajarkan agama satu kampung dan sebagainya, dia akan niat iqamah lah. Maka dia akan solat penuh lah untuk ajar. Tak ada dia solat 2, orang lain solat 4. Tak, dia solat 4 lah. Ketika ajar orang tempatan untuk ni, pasal dia akan duduk lama mengajarkan Islam pada satu kampung, dia akan niat iqamah lah. Jadi selagi tak niat iqamah, selagi tu dia tidak. Kemudian daripada hadis berikutnya kata, yang hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata kami keluar bersama Rasulullah SAW daripada Madinah ke Mekah. Maka baginda solat 2 rakaat sampailah baginda pulang semula.
Berkata perawi tu kata aqama bi Makkah, berapa lama Nabi bermukim di Mekah? Qala Ashra, berkata Anas 10 hari. Ini pun jadi kes juga. Ada orang kata ustaz ni boleh, kata orang ni kata boleh, selagi tak selesai kerja boleh. Ini semua ni benda yang agak masalah sikit. Sebab saya terangkan tu kan, bila yang Nabi SAW masuk Mekah, dia tak stay satu tempat lebih daripada 3 hari. Maksud dia gini, kan Nabi masuk Mekah 4 Zulhijjah, Nabi keluar 14, 4 sampai 4 sampai, dan 5, 6, 7 masuk kat Mekah, 8 pagi Nabi gerak ke Mina untuk set up kemah situ. Perjalanan daripada Mekah ke Mina adalah 6.5 km sekarang lah. Zaman dulu dengan bukit ada ke tak tembus terowong, Allah alam lah. So kita tahu bahawa sekarang ni dia buat terowong kan. Terowong dia orang pergi ke apa, daripada Mekah pergi ke Mina tu ada terowong. Memang, tapi ketika musim haji, diorang tutup kereta tak masuk. So orang jalan kaki masuk lorong tu. Perjalanan untuk berjalan kaki. Memang dah lama. Mana? Memang dah lama tu. Zaman Nabi mana ada terowong. Sekarang pun. Ya, orang ulang balik. Zaman Nabi mana terowong. Zaman Nabi. Tak sekarang pun ada kereta bergerak walaupun dia Bukan nak ceritakan ketika musim haji. Akak tak jalan kaki. jadi Ya. Saya buat jalan kaki tu. Daripada Mekah sampai ke Mina 6.5 kilo. Tapi orang ramai tak terasa sangat lah. Gerak pun pagi lepas solat subuh kan. Balik bilik ambil barang-barang. Pukul 6 lebih 7 gerak. Sejuk. Masih sejuk lagi. Kami buat terbalik daripada Mina ke Mekah. Itu pun buat juga ketika hari nak tawaf ifadah. Sebenarnya ikutkan perjalanan daripada Mekah pergi ke Mina 6.5. Mina pergi ke Arafah 10. Arafah patah balik ke Muzdalifah dalam 6. Muzdalifah balik ke Mina balik dalam 3 lebih. Mina balik Mekah balik 6.5. Lepas tu 6.5 ni patah balik ke Mina balik. Pasal Nabi buatnya tu pasal pada hari ke pagi 10 kan Nabi sampai ke Mina, pagi tu melontar, menyembelih, bercukur, dan Nabi bergerak balik ke Mekah. Tawaf ifadah. Kemudian dia patah balik daripada Mekah on the same day, sebelum malam. Sebab nak pastikan sebelum maghrib bersampai dekat Mina. So lepas tawaf ifadah dia patah balik. Reverse balik ke Mina. Masuk Mekah, patah balik. 13 kilo tu. Pergi 6.5, balik 6.5, 3 kilo, 13. Lepas tu Jemaah yang 100,000 tu pun ikut macam Nabi juga. ya. Sebab tu yang jadi kes. Orang tak debat zaman tu. Jadi kes. Bila sampai Nabi dah buat benda baru, dia pergi ikut. Sebab tu bila Nabi beri fatwa dekat atas unta, orang ni kata, "Ya Rasulullah, aku dah sekian tak buat sekian. Jadi aku dah melontar, aku sekian tapi tak buat ni lagi. Ya Rasulullah, aku dah sembelih tapi aku tak melontar lagi." Nabi kata, "If'al la haraj. Buat, tak ada masalah, buat. Apa tak buat je. Tak ada dam, tak ada denda." Sequence tu Nabi kata tak ada masalah. Even though sequence yang Nabi buat tu macam tu. Kita tahu sequence yang Nabi buat tu kita faham. Tapi bila kita tengok betul-betul sequence tersebut, bila hari ke-10 tu bila Nabi duduk atas unta beri fatwa, bila orang tanya soalan, aku buat ni tak buat ini, aku dah tawaf. So dia follow Nabi sampai Nabi buat dia pergi buat lah. Punya tak buat lagi benda 1-2. Sebab pada hari ke-10 tu dia melontar, menyembelih, bercukur, tawaf ifadah. Ikut pada Nabi buat tu. 4 tu kan. Ada orang dah tawaf. Dia follow Nabi sampai ke sana. Tak buat ni. Nabi kata buat lah. Dia patah balik ke Mina, dia buat lah benda tadi. Melontar, menyembelih, bercukur. Ada orang dah bercukur tapi tak melontar lagi. Nabi kata pergi lontar lah. So basically pada hari tersebut dissolve. Tertib tu tak ada. Berdasar kepada kemudahan. Sebab tu saya, bila orang kata berkenaan dengan tak ikut sunnah ni, saya kata kena define balik. Masalah apa? Kalau Nabi haruskan tu benda sunnah lah. Apa tak boleh pula? Dia kalau semua orang, contoh macam kes ketika wukuf. Nabi sebut. Nabi kata aku wukuf di sini kan, dekat atas bukit Jabal Rahmah tu. Semua kawasan ni adalah mauqif. Nabi kan wukuf di atas bukit Jabal Rahmah tu. Kalau semua orang panjat atas tu, tahu tak? Saya macam ada orang kata saya nak ikut yang Nabi punya. Saya nak duduk atas bukit itu. Saya mungkin saya hampir buat itu sebenarnya, tapi pasal saya kena pergi tandas. Saya macam nak pergi tandas mana lah? Saya lebih selesa dengan tandas Malaysia. So saya pergi jalan kaki lah daripada Masjid Namirah tu, yang dekat Arafah tu, yang tempat Nabi berkhutbah tu. Dari situ
pergi ke arah Malaysia punya apa kemah. Tahu tak berapa jarak? 7 kilo. 7 kilo. Di sini daripada Masjid Namirah ke Jabal Rahmah 2 kilo. 2 kilo. Daripada Jabal Rahmah ke kemah Malaysia dalam 5 kilo. Tertujuh lah dia tu. Saya macam, apa aku buat dah? saya macam, apa dah aku buat ni kan? Alamak, letih kan. Tapi sampai kemah Malaysia, jumpa kemah saya kan. Dia macam, dia nampak saya kan. Cari dah nombor kan, kita kemah berapa. Pasal situ mudah sikit. Dia nampak muka saya, ada kan. Sekian. Saya nak pingsan waktu tempat sampai tu. Dengan terik matahari. A tak bawa payung. Tu bawa lah payung. Kan. B kemudian apa kita sampai kan. Tak tahu apa dah tumbang dah je, tumbang. Lepas tu pitam sekejap, okey, segera balik cik apa kemah saya. Tapi betul nak selesa sikit. Pergi tandas dekat sana kan. Kita sebenarnya tandas je masalah bagi saya. Saya peribadi kan, nak golek-golek kat lantai kat tanah saya okey je. Golek-golek tu, saya okey. Tandas je. Agak macam ni sikit kan. Kalau tidak ikut Jabal Rahmat. Jadi jarak daripada sini ke sini 2. Dari sini ke sini 5 kilo. Jauh. Orang tak perasan. Tapi ada orang dia kata, tapi tak ikut Nabi lah, tak ikut sunnah. Dia kata, salah. Jangan cakap macam tu. Macam macam apa bergerak daripada Arafah, Muzdalifah pergi ke Mina. Kan ada orang Malaysia kan gerak elok lepas 12 malam betul gerak. Dia gerak daripada Muzdalifah pergi ke Mina. Okey, sedangkan Nabi sendiri gerak besok pagi. Mana lepas subuh baru Nabi bergerak. Lebih solat subuh di Muzdalifah, baru Nabi gerak pergi ke Mina untuk melontar, menyembelih dan bercukur. Tapi kita pun macam tu kan. Ikut package mana kita ikut. Tabung haji tak. Dia ikut elok pukul 12 je. Memang dah orang ramai satu tumpuk tu kan, tumpuk kawasan tu. Ini jemaah sekian-sekian kat sini. Lepas tu kejap lagi Algeria kat sana, sekian-sekian kat sana. Jadi ada orang timbul lah tajuk tak sunnah. Saya kata pasal tak sunnah pula. Memang Nabi kata, aku wukuf di sini dan semua kawasan ini adalah tempat wukuf. Aku duduk di sini tapi semua kawasan ini adalah sekian. Bila Nabi cakap macam tu, dan every kawasan, katakan Nabi duduk kat sini. Tapi the whole area ini nama dia. Dan semua kawasan kita duduk sini pun masih sunnah, doesn't matter. Kalau semua nak menempel kat sini, tak mati. Ustaz, kalau macam tu yang macam semayang kat Raudah pun sama konsep tu. Tak, semayang di Raudah Nabi tak suruh. Nabi cuma kata di antara mimbar bilikku dan juga mimbarku adalah satu taman-taman syurga. Nabi tak suruh solat pun. Doa je saya. Nabi tak suruh doa pun. Pasal Nabi kata ini taman syurga, satu taman syurga. Okey, para ulama terjemahkan apa maksud dia. Yang kata maksud dia adalah tanah ni nanti akan berada di syurga. Sebab Nabi lintas setiap hari. Lalu masuk Nabi keluar masuk kan. Maka tanah tu nanti Allah jadikan akan bersama di syurga nanti. Itu maksud hadis Nabi. Tak ada kemana ibadat kita. Tak ada guna merah yang pergi antara mimbar dengan apa Ustaz? mimbar dengan bilik. Kan kubur Nabi ke sini kan dia letak kapet hijau. Yalah. Walaupun sebenarnya ikut laluan kena spesifik tapak kaki belah mana. Sibuk cari tapak kaki kan tak nampak adalah. Itu basic yang kelakar dia. Jadi bila orang jumpa saya, kira dia nampak macam saya pun tak tahu je. Jelas dapat masuk, saya masuk dia keluar. Dia macam Ustaz je tak kisah je. Saya kata macam hadis Nabi tak suruh buat ibadat kat situ. Dia beritahu kelebihan satu benda bukan maksud mesti ada ibadat. Mesti ada ibadat, contoh solat. Tak ada, tak semestinya. Ambil Sempena. Itu sempena tu yang jadi bid'ah tu. Sampai last sekali bila orang tu buat beria, last sekali tinggal yang fardu buat yang tak dapat apa. Ada seorang kawan dia cerita. Dia masuk kawasan tu berimpit-impit dengan orang. Satu. Okey, berbuat satu. Kemudian kedua, bila dia tengah-tengah dulu tu kan, tiba-tiba azan isyak. Bukan tak pergi, dia tak boleh solat. Orang solat isyak, dia tepi tu. Sepit. Solat tak boleh, tak ada ruang. Yang patut awak kejar adalah solat berjemaah tu. Bukan masalah tapak tempat berkenaan. Memang orang kata keberkatan dan sebagainya. Solat situ memang boleh lah. Solat boleh, tapi masalah bukan menjadi requirement. Banyak orang nak kalau boleh tempat ni tempat Nabi lintas, jadi hari ada keberkatan dan sebagainya, harap-harap. Kalau ikutkan Abdullah bin Ubay pun solat situ. Itu andaian. Andaian je. Mungkin Nabi kata doalah di situ. Dia bersajak hari ini.
Faham tak? Memang dia baik iktikaf, pergi datang kelas. Kalau kita datang kelas yang ada apa, yang bahasa Melayu ke apa, pergi datang kelas kan lebih baik. Mengulang Quran ke, dia boleh berimpit kat situ, pijak kepala orang, pijak kepala kita. Ada kes-kes sekali, ada sekali pergi umrah. Lepas tu ada akak-akak lah, dia tengok saya relax kata. Dia macam, ustaz tak ada, macam tak ada benda je. Macam tak kisah je. Saya kata pergi lah. Pergi kan. Diorang kan timing perempuan kan ada pagi kan malam kan. Dia pergi kan. Keluar pukul berapa gitu tudung. Tudung asal macam ni kan. Tudung jadi gitu. Tak nak pergi lagi. Pula. Tu saya gelak je lah. Itulah, Dia sementara kita bercakap pasal Masjid Nabawi, Ustaz boleh explain lagi sekejap macam mana terutamanya jemaah Malaysia ni nak completekan 40 waktu di Madinah. Allah Allah. Tapi yelah, kalau ikutkan pada masalah dia macam ni, pasal kes Nabi sebut kan. Yang tu tak ada 40 waktu, tak sebut. Cerita dia pasal diorang kira markah. Ini 100,000, yang ni 1,000. Sekian dia pergi campur-campur aduk, itu je. Dia pasal masalah nombor 40 ni pula. Kadang-kadang dia ambil nombor bersempena 40 ni. Hadis 40, umur 40. Diorang ada macam signifikan. Kadang-kadang direka macam tu. Nabi tak cakap pun. Tak sahih pun daripada Nabi. Dah 8 hari. 8 juga. Biasa dapat 4 hari je biasa. Paling lama 4 hari tu. 5 kali 4 berapa? 20. 20. Kenapa pada 40? Kalau Mekah boleh dapat lah. Dapat dulu 10. Boleh dapat lah kot. Tapi ala kuliah benda ni, yelah, orang kita tak cakap macam mana. Kan cakap ni kan dia kata kita tak memuliakan. Kita muliakan benda tu dengan kadar dia. Ada ruang pergi masuk. Jadi tak ada yang sibuk. Macam Hajar Aswad kan. Dia sebenarnya ikutkan, kalau orang kenal siapa, ni ada siapa kenal siapa. If kita kenal orang yang kita tentu dekat sana, dia boleh bawa kita masuk dalam. Bukan yang bayar ni. Ni yang memang orang tu daripada polis akan lintas buka jalan untuk kita. Ada sekali tu saya pergi, yang ni package mahal, geng package mahal. Diorang ada orang bawa pergi sana. Saya kenal, jumpa kan. Jadi diorang kenal tak kenal, dan most ahli politik pun macam tu. Dibawa oleh orang-orang ni, orang yang jaga kawasan tu. So before azan dalam 10 minit sebagainya, dia akan turun dengan askar dia, turun situ, buka ruang untuk letak imam punya tempat. Ketika dia halau orang. Jadi jemaah Malaysia ni dia suruh, yang dia kenal ni, dia akan suruh ikut follow polis tu. Follow polis tu sampai depan. Saya waktu pergi haji tu, diorang tawarkan, itu ustaz nak ikut tak? Bab berimpit dengan orang, saya tak kisah. Bukan tak mampu tolak orang. Actually serius dia nak main tolak-tolak, saya buat lah. Kalau dulu main polis anti, saya langgar habis takut gulik orang. Sebab kadang-kadang tak nak main sangat, saya kasar. Macam main bola. Bukan saya tak boleh main bola. Saya bola boleh, tapi saya sepak orang. Bola dengan orang saya sepak. Jadi problem sikit. Jadi kita tahu kita kasar, kita elakkan daripada main benda macam tu. Full body contact ni bahaya. Orang tak kisah, tapi ya, in the end kita kan buat benda tak patut. Jadi macam kes diorang ajak, dia kata ustaz nak ikut tak? Saya macam boleh lah. Tapi sepanjang nak pergi tu kan, saya terdengar cerita kawan yang pergi, macam ada polis akan tolak orang. Masuk tengah orang, tolak kan, untuk kita masuk. Saya macam saya terfikir macam tu je. Tiba-tiba jemaah yang saya follow tu hilang depan saya. Saya cakap macam mana dia orang pergi? Saya jalan ke depan tak jumpa, pergi belakang jumpa. Lepas tu last kali dapat SMS dia orang, ustaz kami dah sampai. Ustaz mana? Tak pergi lah. Tinggal. Saya pun terfikir macam, yelah, dalam konteks kita nak dapat dapat dengan macam tu, ni nyai orang buat apa? Nabi pesan pada Umar, Nabi kata, wahai Umar, engkau kasar. Nabi pesan, engkau kasar, kalau jangan kau impit orang ramai. Kalau kau nampak ruang, kau pergi, kau cium. Kalau tak ada, kau lambai je. Itu arahan Nabi pada Umar. Yang serius ni sampai sekarang, dah bertahun-tahun pergi, yang banyak kali pergi, saya tak pernah cium. Betul kali tengok macam tu kan, saya tak payahlah. Better saya pegang arahan Nabi pada Umar, banding saya langgar orang kan, pergi impit-impit orang, langgar berimpit-impit, tolak-tolak. Boleh buat. Siapa kata tak mampu, tak larat? Rugi ustaz. Tak rugi. Wangi. Sebab kali ikut kan, orang musyrikin pun buat dah, tak ada jadi masuk syurga pun. Ustaz, yang wangi tu apa ustaz? Diorang simbah lah. Diorang simbah minyak wangi tu. Bukan. Mana tak ni, orang semua cium, ini idea dia kan.
Kalau tak bau masam lah bau. Orang gitu gitu kan. Awak cium pula kan. Kena zaman Covid ni lagi masalah. Covid ni kan dia tak bagi pegang. Sebab saya cium orang Afrika, cium orang Siang cium. Memanglah. Jadi memang betul. Saya ingat dulu lagi kan cerita tentang tajuk ni kan. Semua berebut. Macam ni lah, macam Omar ni kata. Dia kata kalau aku tak nampak Nabi cium kau, aku tak cium kau. Engkau batu, kau tak bermanfaat. Dia kata. Jadi kita tahu bahawa ini adalah kat sini lah kes tadi barang syurga. Kat sini Nabi cium kita sekian. Bila kata tanah tadi Raudhah tu kan akan berada syurga. Tu yang dia kata nak buat apa? Nak cium? Tak ada ajaran ulama. Saya jadi solat lah. Maaf Ustaz, lain topik sekejap nak tanya pasal kita tengah cakap pasal Kaabah kan. Terus. Daripada time Nabi Ibrahim memang dah ada haji. Terus. Buat haji. Terus. Masa tu kiblat di Al-Aqsa lagi. Wallahu alam. So okey, macam ni cerita dia. Sebab kita tahu bahawa sebenarnya Masjid Aqsa dibina selepas. Bahkan kalau ikut kepada kisah para anbiya yang berlaku pasal Ibrahim AS ketika dia bina Kaabah bersama Ismail, dia doa wa arina manasikana, tunjuklah kami akan manasik kami, manasik haji kami. Waktu ba'alana aku taubat kata. Maksud dia sebelum daripada Ibrahim dah ada. Kalau macam tu sebenarnya memang dekat apa? Dekat Kaabah tu lah tempat asal. Yang asal mula-mula dulu itulah tempat asal. Sebab Ibrahim bina ketika mana dia tinggalkan isteri dia Hajar dengan Ismail, dia sebut dia doa. Rabbi, maksud dia sebut. Dia kata Rabbi inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku tinggalkan daripada zuriatku biwarin ghairi zar'in, pada satu lembah tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang maksud dah ada, cuma mungkin dah roboh ke dah sekian kan. Sebab binaan kedua tu dia bina, lepas tu dia bina bersama Ismail dah besar. Ketika tinggalkan Ismail baby, tapi doa dia berlaku. Memang dah ada lah, cuma masalah banyak mana masih tinggal tapak saja ke. Sebab lepas dari tu bila Ismail dah besar, dia bina bersama Ismail dan dibina pembinaan Baitul Maqdis ni, Baitul Haram ni lebih awal banding juga tempat berhala dulu. Ya, pasal kemudian sebab Amr bin Luhai, salah seorang Arab kabilah Arab ni, ketua dia yang bawa berhala ke situ. Jadi ikutan kemudian ni benda macam ni mengarut ni, jadi seorang buat lain buat lah. Seorang buat jadi lain buat, dia jadi bertimpa. Dalam surah Al-Baqarah yang ada doa antara Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim tu, ada ke doa yang kita boleh pakai kat situ? Boleh je kita pakai, tapi masalahnya macam kita buat apa, macam tu? Yang baik dibuat bersama kan. Ya, tak juga. Benda tadi itu perkhabaran tentang apa yang mereka buat. Kan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mungkin lagi dia kata, tapi secara basic dia berdoa, boleh kita tiru doa tersebut, tiru doa yang sama. Tapi bukan menjadi masalah kena buat ataupun tak. Ini berdasar pada keadaan lah. Sebab tu Nabi sendiri SAW, daripada banyak doa para anbiya, yang Nabi SAW ada clarify macam doa Nabi Yunus. Itu Nabi sebut. Adapun kalau yang lain, macam doa yang lain, ada sebab tu Nabi tak jadikan sebagai sebagai ucapan pun. Nabi ada doa lain. Nabi Sulaiman contoh macam surah An-Nam, doa yang kata dia dapat apa kebaikan apa, dia dengan Nabi Daud diberi. Tak, Nabi tak doa. Sebab dia tak ada anak lelaki. Dia tak ada sekian. Bapa dia kan Nabi. Kisah tu ada kaitan relate Nabi dengan bapa dia, Nabi Sulaiman, bapa dia ni. Ada beza kat situ. Sebab macam Nabi suruh kita doa untuk ibu bapa, tapi Nabi tak boleh doa untuk bapa dia. Pasal bukan Islam. Basic dia maksud dia boleh suruh kita tapi tak boleh buat. Bapa Nabi Sulaiman bukan Nabi Daud. Iyalah Daud lah. Sebab tu kita kata daripada relate tu, macam bila doa tu berlaku antara bapa dengan anak. Nabi tak boleh doa untuk bapa, tak boleh relate untuk bapa dia, benda yang sama. Itu doa dia dapat kelebihan. Sama. Tapi nak fahamkan macam ni, nak fahamkan secara basic dia, kadang-kala kita tengok macam ni, kita rasa macam doa ni bagus. Tapi kita tengok Nabi ada doa sendiri. Yang kadang tak ikut doa Quran pun. Kadang-kadang. Jadi basically kita faham dari situ, bukan semua doa para anbiya tadi perlu kita pakai. Tengok keadaan kita juga. Dan kalau tak kahwin tak ada zuriat, dia doa macam ni, zuriat pula. Kahwin tak nak. Lepas tu doa jadikan zuriat, kahwin tak nak. Lepas tu kemudian nak doa untuk zuriat sekian-sekian. Macam mana, tang mana? Tak kenalah pula.
Kena ada effort kahwin dulu. Kahwin tak nak tu macam mana? Okey. Orang tak nak. Kau tak nak milih kuat. Okey. Satu. Baik. Faham Saya bila tanya kan macam masalah binaan Kaabah tu, maksud dia bila masalah kiblat. Okey. Adakah kiblat ke situ atau tidak, kita ada perkhabaran. Sebab Ibrahim kan ulang-alik daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Baitul Haram dengan Baitul Maqdis, ulang-alik. Ulang-alik itu dia tengok Ismail, lepas tu pergi ke sana, dia dua tempat. Kan? Jadi cuma masalah kiblat. Okey, bila lepas daripada tu memang kita kata dari segi asalnya orang Arab tetap kiblat dia kepada Kaabah. Dia tak kiblat ke sana. Kiblat yang pada awal yang kita kata bila Nabi SAW dapat wahyu, disuruh hadap ke arah Baitul Maqdis, itu sebenarnya ujian. Allah Ta'ala letakkan dalam ayat dua ayat yang ke Al-Baqarah lah. 142 yalah 143. Allah Ta'ala sebut wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha. Tidak kami menjadikan kiblat yang kau berada dahulu padanya. Kan? Ya. Illa nama kecuali kami tahu may yattabi'ur rasul, siapa ikut rasul, mimman yanqalibu ala akibai, berbanding orang yang patah balik daripada pendirian dia. Mana kiblat yang ke Baitul Maqdis tu memang Nabi menghadap Mekah, Kaabah. Memang orang Arab semua menghadap Kaabah. Even orang Arab daripada sebenarnya tanah Arab semua tuju Kaabah, tak tuju Baitul Maqdis. Sebab orang anggap diri mereka berkait dengan Ismail. Orang hadap ke situ. Yang ngadap ke Baitul Maqdis ni yang keturunan Ishak ataupun Yaqub. Orang hadap situ. Cuma permulaan bila Nabi dapat wahyu, Allah Ta'ala suruh hadap ke sana. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah 143, tidak kami jadikan kiblat yang kau dahulu padanya, yang di Baitul Maqdis tu, kecuali supaya kami tahu siapa ikut Rasul banding orang yang patah balik daripada pendiriannya. Ujian. Betul lah, berat lah bagi orang Arab dengan kebanggaan dia dengan keturunan Ismail, kebanggaan dia sebagai seorang Arab, bukan Yahudi atau Nasrani, bukan Bani Israel. Dan bahkan pada orang Bani Israel pula pandang rendah pada keturunan Ismail sebab based on mother, mak. Sebab mak Ismail Hajar, perempuan hamba. Walaupun sebenarnya ikut kisah dia bukan hamba, just hamba. Dia actually anak raja Mesir. Diberi oleh Raja Mesir itu kepada Sarah sebab dia rasa malu. Dia serah anak dia macam tu je. Jadi anak dia jadi Sarah punya hamba. Lepas tu Sarah bagi pada Ibrahim untuk jadikan isteri. Masa ketika tu Sarah tak beranak kan. So bagi pada Ibrahim jadikan isteri dan mengandung. Lepas tu jadi pada diorang kemuliaan Ismail atau Ishak ni kan, berbanding pada tu dia kata Ismail ni anak perempuan hamba. Even dalam Bible tulis tu the born woman, dia kata, and the son of the born woman, dan anak perempuan hamba tu, I will also make him a great nation. Aku jadikan ada juga lepas Nabi Rasulullah dapat wahyu, ada juga yang masih tak ikut kiblat baru lah. Bukan tak ikut. Kat situ ujian berat dia. Sebab tu yang kenapa ke majoriti Quraisy tak nak ikut. Sebab ini atuk nenek kita punya, apa hal? Itu tajuk dia. Allah tak nak jadikan ujian lah. So ujian tu berat pada tunjuk untuk bila menghadap ke sana. Kan diorang ada pride diorang sebagai Arab. Tiba-tiba Nabi ajak pergi sana. Kan so sebab dia payah, pada diorang payah, untuk diorang sukar. Untuk diorang kerja sukar lah, pasal ialah benda atuk nenek kita Melayu kan, betul dia suruh pakai benda lain, bangsa lain punya. Mula macam apa hal kita kan Melayu, tukar daripada keris tukar benda lain. Kan darah cak keris kan. Darah cak keris. Bapak saudara Rasulullah pun tak nak masuk Islam pun pasal tu juga. Dia itu sebab dia kata aku di atas agama Abdul Muttalib. Dia nak ikut macam tu. Pasal benda tu pride, benda tu kebanggaan. Betul masalah dia pasal bila suruh mereka ikut apa yang Allah turunkan, mereka kata kami akan ikut apa kami dapati padanya atuk nenek kami. Antara benda berat yang Allah jadikan adalah ahli kiblat. Ikut Muhammad kena hadap ke arah Baitul Maqdis. Diorang macam mula macam apa ni kan? Apa ni lah. Itu masalah sebenar. Jadi okey, jadi kita mungkin kalau ikut pada asal, kemungkinan besar setiap bangsa, setiap nabi dia ada syariat masing-masing. Dan setiap syariat tersebut tak serupa syariat yang lain. Boleh jadi kita kata untuk orang keturunan Ismail itulah kiblat dia. Boleh jadi untuk keturunan Yaqub atau Ishak Baitul Maqdis lah kiblat dia. Asing sebab setiap nabi untuk bangsa sendiri. So, tak ada kesilapan kat situ. Boleh kita kata faham macam tu. Cuma kalau nak fahamkan balik, memang asalnya Kaabah tu bila ketika Ibrahim tinggalkan Ismail dan Hajar, memang dia tinggalkan dah disebut inda baitikal muharram.
di si rumah engkau yang diharamkan. Ini perbuatan kezaliman, penipuan sebagainya. Jadi maksud dia cakap tu dia tinggalkan anak isteri dia di lembah yang gersang, yang tak ada pokok, yang di sisi rumahnya. Tapi pembinaan yang dia buat, angkat binaan semua. Sebab tu Allah kata wa yarfa Ibrahimul qawaid. Ingat ketika Ibrahim mengangkat binaan, maksudnya dia tinggikan balik bangunan tersebut dengan Ismail buat kerja. Ismail dah besar. Tapi binaan ini binaan yang dia buat ni memang sebelum Baitul Maqdis. Pak Nabi ditanya berkenaan perbezaan jarak di antara pembinaan Baitul Maqdis dengan pembinaan mana dulu. Mana dulu Nabi kata Kaabah. Berapa jarak Nabi beritahu jarak dia. So kat sana Nabi bina bersama Ishak. Kat sini Nabi bina bersama dengan dia bersama dengan Ismail. Ibrahim bina sama Ismail. Sana dia bina. Betul juga sebab Isa lahir selepas. Memang. Betul tak jadi. Cuma jadi kes macam untuk family, setiap family dia ada nabi yang berasingan. Itu basic dia. Memang kebanyakan ibadat-ibadat contoh macam solat sendiri pun sebenarnya macam kita sebut dari tu, solat ni bukan baru datang, bahkan bukan ketika mana Isra Mi'raj, tak. Sebab Ismail AS, kalau kita tengok dalam surah Maryam ayat 54-55, wadhkur fil kitab Ismail, ingat dalam kitab tentang Ismail, innahu kana sadiqal wa'di, dia dulu seorang yang benar janji, wa kana rasulan nabiyya, dia seorang rasul lagi nabi, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, dan dia dahulu perintah keluarga dia untuk solat dan zakat. Wa kana inda rabbihi mardiya, dan dia si Tuhannya dia adalah seorang yang diredai. Bila cakap itu maksud dia, kita faham apa? Kita faham memang solat dan zakat dah ada. Sebab tu cuma bila Nabi SAW difardukan untuk baginda, banyak mana dan banyak mana masih serupa. Kita tengok macam bila Ibrahim dan Ismail minta Allah Ta'ala tunjukkan manasik, wa arina manasikana. Sorry, gambar ada lagi, tak jumpa kedai gambar. Okey. Jadi maksud dia bila diorang buat kan manasik tu kan, maksud dia Arafah, tawaf di Kaabah, Safa Marwah, semua tu orang Arab jahiliah sebelum Islam buat. Cuma diorang adalah macam orang semua dari Arafah, dia pergi kat Muzdalifah. Dia asing-asing kan. Bukan kan masa hantar pakaian ihram. Datang tu dia kata kalau orang Mekah tak bagi pakaian maka bugil. Tawaf bugil. Perempuan tawaf malam, lelaki tawaf siang. Actually ikut zaman Nabi sebenarnya pengasingan tu berlaku. Sebab ketika Nabi berlari-lari anak, masih jantan saja, perempuan tak ikut lari. Orang sekarang lari mampu bini marah kan. Oi. Kan? Lagi-lagi anak 3 round. Dia 3 round je. Untuk lelaki. Tak, 3 round pertama. Macam mana? Masa solat boleh makan dulu punya. Solat boleh bercakap, solat. Itu awal ketika syariat. Sebelum turun ayat 248 surah Al-Baqarah. Lepas turun ayat tu, waqumul lillahi qanitin, bangunlah kamu pada dalam keadaan senyap, khusyuk, mau dan diam. Diarahkan diam. Lepas tu ada para sahabat yang tak tahu ketika ayat tu turun, dia cakap lagi. Yang Mu'ad bin Hakam As-Sulami, kawan tu bersin, kata alhamdulillah, dia pun yarhamkallah. Lepas tu dia tengok orang jeling dia. Dia kata, apa hal korang? Dia kata, wasaklah ummah, dia kata. Korang apa hal kau tengok aku? Lepas tu orang tepuk. So dia diam kan. Dia pun diam. Lepas solat Nabi tegur. Memang dah. Tapi maksud dia dari segi itu pemeringkatan dalam pensyariatan. Tapi nak fahamkan, solat dah ada. Cuma banyak mana serupa dengan yang kita buat. Allah alam. Pasal Ismail dah ajar. Ni benda saya ingat ni sebab pas jumpa geng-geng ni lah, geng-geng sesat ni. Jadi dia orang tekak lah nak kata solat. Dia tak nak solat. Macam geng Kahak Al-Kadzab. Dia kata bukan Rasul Kahak Al-Kadzab. Penipu. Kan? Dia lah macam mana Rasul tak hafal Quran? Dia Rasul Quran tak hafal. Ada saya argue lah. Dia ambil ayat surah Yasin. Yasin innaka laminal mursalin. Kau adalah daripada kalangan para rasul. Saya kata kenapa Kahak pakai, orang lain boleh pakai ke? Dia kata dapat wahyu. Tang mana wahyu dia, saya kata? Dapat SMS ke? Kan surat dari langit ke? Jadi bila orang argue, jumpa kumpulan dia tak nak hadis. Sekali dia nak batalkan tentang solat, dia cakap lah, dia kata solat ni ketika difardukan 50 jadi 5. Saya kata itu masalah hak Allah Ta'ala nak buat yang abang sibuk pasal.
Kan Allah Ta'ala nak wajibkan tu. Kan kat situ kita tengok rahmat Allah Ta'ala. Apa dia punya point Ustaz? Dia kata tak payah solat. Dia nak tak nak solat lah. Geng gila macam ni tak nak solat. Tak ada, dia kata tak ada solat bentuk rupa solat. Saya kata kita dalam Quran, kita ada teks Quran Lepas tu kita ada meaning Quran. Kita ada teks dan meaning. Kalau sekarang ni saya sebagai seorang Islam, saya ambil Quran tu, teks dan meaning dia saya ambil daripada Nabi dan para sahabat. Sebab dia sekarang tak nak. Dia tak nak daripada tak nak. Dia nak direct. Okey, saya kata dengan dia, saya kata kalau abang, tu ada seorang lah, kalau awak yang saya kata ni kan, dia ramai. Saya kata kalau abang tolak, tak nak kan sahabat Nabi, teks Quran ni apa dapat mana? Quran ni dah ada lah. Saya kata dapat mana? Takkan dah terus dia buat atas kepala kahar, saya kata. Dia tu gedebuk, atas kahar. Dapat. Saya kata datang mana Quran ni? Ini tak para sahabat. Dan kalau anda kata dari para sahabat Quran ni datang, kan, Nabi ajar para sahabat, sahabat ajar pada orang berikutnya sampai pada kita. So meaning that teks Quran tu dari dorang, melalui dorang. Meaning Quran pun datang melalui dorang. Kenapa tinggalkan meaning? Kita ambil teks, tinggalkan meaning. Dan kalau kita boleh tolak meaning, kita tolak teks. Di Quran kata pelihara, dia cakap. Mana abang tahu ayat tu memang daripada Allah Ta'ala? Soalan kan? Kan inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang turunkan zikr Quran, wa inna lahu lahafizun, kami untuk Quran ni sebagai penjaga. Mana abang tahu ini memang wahyu dari Tuhan? Sebenarnya ni sahabat Nabi yang kata. Ada waktu saya pergi tu, ada seorang Ustaz Husaini ada sekali. Dia kata bang saya kan, antara saya dengan Rasulullah ada 42 orang. Saya daripada ni untuk hafal Quran kan. Orang hafal Quran dia sampai Nabi. Lepas hafal lah buat ambil sanad. Tak hafal ambil sanad buat apa? Orang kita pergi ambil sanad punya apa? Ambil sanad Quran. Kau buat apa? Kau dah hafal belum? Tak hafal jangan ambil lah. Ambil bila hafal je. Dah hafal buat ambil. Ini baru 3-4 ayat. Saya ijazahkan awak. Kan orang Melayu kita kan suka ambil ijazah. Jadi antara dia dengan Rasulullah ada 42 untuk teks. Macam tu dengan masalah meaning. Tafsiran, penjelasan macam solat itu apa. Dan Nabi punya para sahabat Nabi ceritakan pergi mana-mana seluruh dunia solat tu serupa. Pergi kat China pun solat serupa. Ada 5 waktu solat. Afrika pun sama. Datang tiba-tiba orang ni dengan bahasa Arab tak reti kan, bang-bangangnya tiba-tiba dia saya dah tak sekian, solat bukan sekian. Saya kata mana boleh. Ada sekali dia kata Nabi solat begak-begak kaki. Dia kata macam begak kaki, mana ustaz tahu? Saya kata lah, buka surah Muzammil. Kalau surah Muzammil, arahan daripada surah Muzammil kan, dia kata apa? Ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah malam kecuali sedikit je kau tidur. Nisfahu, separuh malam. Separuh malam tu. Separuh malam berapa? Separuh malam. Katakan 12 malam ada 12 jam. Separuh malam 6 jam. Nisfahu, bangun separuh malam tu 6 jam. Bangun. Awin kus mimma atau kurang daripada separuh. Saya kata sepertiga sebab nanti ujung ayat Quran, ujung surah sebut sepertiga malam. Auzid ali atau lebihkan daripada separuh tu 2/3, 8 jam. Waratil Quran tadi, dan bacalah Quran dengan tartil. Nabi bangkit. Saya katakan dia, kita buka ujung surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail. Ya Tuhan kamu, hai Muhammad, tahu kamu bangun kurang 2/3 malam. Less than 2/3 of the night. 2/3 of the night 8 jam tau. Kau bangun kurang 8 jam. Wa nisfahu, kau bangun separuh je 6 jam. Wa thulutsahu, dan 1/3 malam je kau 4 jam. Try berdiri tengok, saya kata. Dia berdiri 6 jam tengok apa jadi kaki. Ini apa, imam baca panjang sikit menggelupur kan. Solat tarawih kan. Imam baca 1 jam kan, buat sejam kan. 1 juzuk menggelupur. Besok tak pagi dah jadi imam. Orang Melayu kita kan, kat Malaysia ni kan, budak balik tahfiz ya. Budak balik tahfiz, jadi imam. Dia tolak budak ni. Budak ni pula dekat tempat asal dia belajar tu, dekat Yaman. Memang kat sana habiskan 1 juzuk setiap malam. 1 malam 1 juzuk. Dan benda tu menyebabkan dia akan hafalan dia kuat. Dia kena ulang macam tu. Jadi dia punya kebiasaan 1 malam 1 juzuk. Yang actually kalau ikut pada bacaan yang laju kan, macam apa share Ibn Syairus Al-Fasi, ada Ustaz Hasan ada share, seorang tu boleh habiskan Al-Baqarah yang biasa kalau baca dengan slow macam kita baca, boleh habiskan masa 45 minit.
minit. Actually dia baca, dia tunjukkan. Nanti kalau tu saya share lain kali. Tapi nak fahamkan sekarang ni, memang bangun malam tu, kalau kita kata separuh malam bangun, saya kata awak berdiri agak menjadi macam ni kaki. Ya, orang kita sukalah budak tahfiz Quran, tapi dia tak bagi baca panjang. Banyak tu baca panjang besok. So tartil tu perlahan. Tartil tu dengan apa, bukan laju, bukan perlahan. Kalau dalam solat mesti tartil. Tartil, masih tartil. Dia bukan perlahan style musabaqah. Kena saya faham. Musabaqah tu Al-Quran tu, yang tarannum tu, itu bukan acara bacaan yang Nabi ajar. Jadi kalau imam tu baca kami laju, kita nak ikut. Laju. Kita nak buat elok-elok. Itu sebab kenapa buang imam tu, ganti imam baru. Kat Indonesia tu. Itu gila. 23 rakaat dalam 7 minit, sewel nama dia. Kami telah melakukan ini sejak 300 tahun yang lalu. Saya kata, Nabi lagi tua dari kau lah kan? Nabi lagi tua. Dia baru 300 tahun, Nabi 400 tahun. Syariat Islam ni bukan ikut dia. Tapi kerana atuk nenek dia buat, dia pun aci. Jadi kalau kita lihat kan, memang dia kata mana bukti. Saya kata try berdiri lah tengok. Sebab Quran sebut ni. Pasal dia tak nak hadis kan. Ni Quran kata Nabi Muhammad SAW dikatakan bangun, tak payahlah setengah malam, sepertiga malam, 4 jam standing. Try bangun, tengok. Tak bengkak kaki. Dia pun macam saya kata dia ingat tak ada dalam Quran. Habis apa? Berdiri 4 jam tu apa? Main kondi-kondi. Quran kata kan, waratil Quran, mana baca berdiri tu baca. Qumil lail illa Rasulullah lebihkan pada berdiri berkiam yang panjang. Ya, betul. Tulul kunut dipanggil. Tapi kurang solatnya lah. Macam mana? Dari segi bilangan. Bilangan, yes. Bila bacaan panjang, bilangan sikit. Sebab tu dia 11 je. Kalau orang tu dia kata dia baca pendek-pendek, dan dia banyakkan rakaat. Itu Maksimum banyak boleh berapa? tak ada maksimum. Tapi kena nombor ganjil tu betul. Ganjil, yes. Pasal jadikan solat malam tu berangka ganjil. Macam 17 pun. Boleh. Tak ada hal. 19 ke 23 Bagi ke orang berapa tu. surah-surah pendek. Yelah, kalau siapa yang pendek. Tapi basic ni kalau kita nak faham situ, dia orang tak nak solat. Jadi kata tak ada. Saya kata Nabi bangun bengkak kaki. Dia kata mana ada dalil? Saya kata, ni dia diam lah. Saya kata try lah bangun. Awak bangun malam. Muhammad bangun malam. Rasul ni tak suruh bangun malam. Ni Rasul kau apa? Quran yang dia pakai ni Quran apa? Quran sama. Yang bestnya, Quran dia pakai terjemahan yang Saudi Arabia. Lagi sedap, kita ketuk dia. Dia baca terjemahan, pepak kita ketuk. Memang dia baca terjemahan, memang terjemahan yang betul lah. Kalau dia terjemah sendiri, memang geng-geng ni sesat dan bodoh. Dia ada satu kumpulan yang poyo pandai, Jemaah Quran Malaysia. Ni poyo pandai. Dia keluarkan terjemahan baru yang diorang punya nak. Itu yang kumpulan ni, Oxford punya pun ada juga yang sesat ni. Jadi maksud dia orang buat terjemahan baru. Yang geng-geng Kaha Al-Kazab ni, dia tak boleh buat. Dia bahasa Arab pun tak kerti. Kita bagi ayat lain, dia yang lupa dah. Kalau Ustaz, terjemahan yang mana yang paling okey? Ambil yang tu lah, yang mana terjemahan daripada Saudi tu. Malaysia pun ada. Malaysia punya okey juga. Muhammad Basmih tu, Abdullah Basmih tu okey. Yang Malaysia punya Pimpinan Ar-Rahman tu okey. Ibnu Katsir. Itu tafsir. Ini terjemahan, saya ulang. Terjemahan. Kalau ikut pada terjemahan ni, yang kita kata dari segi masalah literal meaning kan, dia kata pilihan perkataan tu okey lah, 2-3 ni. Yang macam geng-geng apa yang Oxford buat tu, jangan pakai lah. Sekarang dah banyak sangat buat. Memanglah pasal mula orang poyo bahasa Arab pandai. Padahal zaman sekarang, akak ambil bahasa Arab tu kan, type dalam Google, nanti dia keluar terjemahan tu sekali. Jadi ada orang poyo kan sepandai lah. Kadang saya tengok ada separuh tu terjemah benda pun salah. Banyak kadang ustaz pun ada, yang ustaz kan. Masalahnya terjemahan Ustaz, bahasa Melayu tak begitu kaya berbanding dengan Itu sebab kenapa asalnya terjemahan Quran dibuat ketika tahun 50-an kan, dulu nak buat. Para ulama bercanggahan pendapat. Ada kata haram, ada kata tapi macam mana kita nak ajar orang dan sebagainya. So last kali lepas persidangan berkali-kali, akhirnya mereka setuju buat, tapi kekalkan teks Arab di sebelah, so that orang yang baca terjemahan kena faham terjemahan itu adalah pilihan choice of words, boleh jadi silap dan sebagainya. Yang patut di refer sebenarnya adalah teks Arab. Itu kenapa terjemahan Quran tu ada bahasa Arab saja. Pakai kita di Malaysia memang tak dibenarkan terjemahan Al-Quran dikeluarkan tanpa teks Arab. Sebab tu jemaah Quran Malaysia berkali-kali diorang submit tapi dia reject. Tajuk dia bukan Quran pun, bacaan. Dia translatekan kalimah Quran tu kepada bacaan. Bacaan. Memang dalam Quran ada tempat nama bacaan. Al-Quran tu
fa idza qara'na fattabi' qur'ana, macam dalam surah Al-Qiyamah tu, bila kami membacakan ia, ikutlah bacaannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Itu betul kan, yang tu maksud dia bacaan. Tapi pada tempat lain Al-Quran tu Quran lah. Kalau Al-Quran tu adalah Quran, nama kitab lah, nama bagi kitab. Pada tempat lain dia adalah perbuatan. Pada tempat tu dia nama kitab, macam solat lah. Pada tempat dia adalah maksud ibadat khusus. Pada tempat lain dia maksud doa, relate kepada original meaning dia. Sedekah boleh kira dalam zakat juga ke? Terjemahan ada. Ya betul, memang. Zakat kan? Memang. Maksud Pasal dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqat, hanya sedekah ini yang wajib, ini zakat. Lil fuqara, yang pecah asnaf tu kan, dia lafazkan dengan sedekah. Kita kena faham pasal sedekah ni ada wajib, ada sunat. Yang wajib tu bagi sedekah zakat lah. Jadi basically kan diorang nak menafikan pengertian. Dia tak nak solat tadi kan, dia kata sikit. Jadi bila dia kata tapi hadis saya kata tak nak hadis. Dia sebut hadis 50 tu kan. Ni dalam Quran tak ada ni. Apa hal? Dia nak mainkan lah tajuk tu. Dia saya pangkah siap tak bagi. Kita apa hal nak cakap benda ni? Ni kenapa? Kata tak nak hadis kan? Ni bincang buat apa ni? Seperti katakan dia ikut pada dalam Al-Quran, solat bukan baru. Ismail ajar keluarga dia solat. Perintah keluarga dia, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Dia dulu perintah keluarga dia untuk solat dan zakat. kitab apa Ustaz Ismail? Tak tahu betul. Tak tahu, kita tahu. Tapi yang pentingnya kita faham bahawa dia ada syariat. Sebab tu konsep masa dia kata solat dia terjemah pada meaning lah baru. Geng-geng kahar bongok ni kan, dia kata apa? Dia kata solat tu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Betul, dia ada problem. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut solat tu berwaktu-waktu. Dan surah Nisa 103 Allah Ta'ala apa? Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang solat kata orang beriman untuk kefarduan berwaktu-waktu. Kata ni ada waktu ni. Dia macam dia tak boleh pasal dia mainkan bodoh-bodoh tu. Dia nak Quran, dia pergi Quran lah. Jumpa tu sekali 2 kali. Belajar kat mana tu? Tak belajar, dia nak sesat je. Pakai teka-teka. Teka-teka je. Kau bukan ada ilmu apa benda pun. Berarti saya kata habis kalau dalam Quran ada ka je, semua kahar lah. Dia kata kahar. Bila dia kata kahar kan, kahar dapat benda ni. Saya kata dengan dia dan surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Allah kata la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Yang kau cepatkan kan, gerakkan lidah kau untuk cepat dapat Quran. Sebab Nabi pernah ada kebimbangan bila Jibril baca, dia tak follow cepat, takut terlepas. Memang Nabi. Lepas tu kita belajar dalam ulum Quran, hafalan Nabi bukan hafalan macam kita. Hafalan kita kena ulang. Hafal Nabi Allah jamin, takkan silap. Lepas tu Allah Ta'ala kata jangan gerak. Allah kata inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ke atas kami, sesungguhnya ke atas kamilah, kamilah yang menanggung penghimpunan Quran tu dalam dada engkau. Wa qur'anah, dan pembacaannya semula. Yang bestnya dan terjemahan tu dalam bracket dengan betul. Okay. Dia baca. Saya kata buka. Baca. Mana himpun Quran dalam dada dan baca dengan betul. Fa idza qara'nahu, bila kami bacakan ia itu Quran tu, fattabi' qur'ana, ikutlah bacaannya. Thumma inna alaina bayana, yang ke atas kami lah juga apa? Penjelasannya. Sebab diorang bila cakap Quran ni ada dalam dada Muhammad, dia kata Quran ada tapi penjelasan. Saya kata tak, Quran ikut pada ayat tadi Allah Ta'ala jamin 3 benda. Nabi Muhammad dia ada 3 benda kat situ. Pertama apa? Hafalan. Inna alaina jam'ahu, himpun Quran dalam dada kau, kami jamin. Kemudian wa qur'anah, bacaan. Hafalan, bacaan. Kemudian inna alaina thumma inna alaina bayanah, kat atas kami lah penjelasannya. 3 tau. Hafalan, bacaan dan juga apa? Penjelasan. 3 ada. Saya kata dengan dia, kau hafal Quran tak? So ikutkan ka tadi kan, Muhammad 3 ni dia ada. Kau ada apa? Sama saya cakap sekali saya kata saya potong jari je. Ni, jari kalau kau boleh baca Al-Fatihah sampai An-Nas tanpa buka Quran. Baca surah satu persatu surah kan, sampai surah An-Nas, saya potong jari saya. Dia ketika saya cabar tu dia tanya sangat. Macam lah kalau saya buat, saya bagi 1000. Tu budak tu dia masuk bilik tau, dia ambil kertas ambil pen. Okey, kita buat janji Ustaz.
Saya kata okey, tak ada hal. Tapi ustaz, 1,000 sikit, 10,000 lah. 10,000 tak ada hal. Tak ada hal. Lepas tu kan, okey, kalau dia tak boleh baca, awak nak bayar siapa? Terus letak pen balik. Letak pen. Bongok orang ni. One-sided. Tak, dia faham. Maknanya dia tahu memang Kahar bodoh. Kan? Dia tahu Kahar tak boleh baca. Tak boleh baca Quran. Kan? Pasal Nabi Muhammad, 3 tu ada tau. Mana hafalan, bacaan dia, Allah tak jamin. Sebab tu dia tak perlu bimbang. Sebab bila dilupakan apa-apa, memang dilupakan sebab wahyu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lupakan Nabi, kan? Pasal Allah Ta'ala, sanukriuka fala tansa, kami akan baca kau, pada engkau takkan lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah inginkan kau lupa. Sebab tu tak pernah silap. Macam kerana Nabi terlupa tu bukan silap, tak. Memang Allah Ta'ala lupakan bacaan pun. Jadi 3, dan penjelasan saya kata, ni mana Allah tak jamin, bukan lintas Kahar saya kata. So dalam surah Al-Qiyamah yang memelihara Quran tu termasuk 3-3. 3. Kalau dia kata bagi teks tak pelihara pengertian, itu bukan penjagaan. Means that masa depan akan datang, orang akan buat bukan macam yang diajarkan. Tapi betul ke Ustaz, dengar riwayat kata memang Rasulullah pernah kata datang satu masa umatku terlalu petah mahir dalam Al-Quran bagaikan bertubi-tubi macam memanah, tapi bahkan menggunakan menyelewengkan pada maksud yang lain. Betul, hadis saya. Tapi benda tu applicable kepada geng Khawarij. Geng Khawarij, ya, geng Khawarij memang dia orang baca Quran, bahkan kebanyakan mereka guru Quran. Macam yang bunuh Ali, Abdurrahman bin Muljam. Yang bunuh Ali kan, Abdurrahman bin Muljam. Dia baca Quran. Zaman Umar lantik dia jadi guru Quran di Mesir. Dia bunuh Ali. Dia tak faham Quran, sampai Quran baca kat sini je, tak sampai ke hati dia. Mereka keluar dari agama, macam keluarnya panah masuk dalam benda. Memang Nabi sebut itu. Memang itulah kumpulan tu. Applicable lah. Macam kumpulan Kahar, Kazab ni bukannya nak applicable apa. Tak hafal. Tak pandai langsung. Bodoh-bodoh je. Memang bodoh gila kan. Ya. Jadi memang itulah, ini pengalaman lah baru ni apa. Zaman PKU akhir tengah PKP dengan lepas raya. Bulan 7 tu, atau dengan satu lagi waktu sebelum raya. Satu sebelum raya tu saya jumpa 3 hari sebelum raya. Dekat Karamat. Budak muda lah, umur 28 tahun. Dia ikutkan hal, tapi dia rupanya isteri dia kata sebenarnya dia nak dakwah saya, tapi hari tu dia tak dapat kan. Last sekali dia marah, "Ustaz, dah macam ni cakap balik lah. Saya bukan nak hujang Ustaz." "Betul, tak nak hujang, kau cakap apa dengan aku?" Saya kata. Dia bagi ayat, dia bagi ayat ini surah ni kan. Yang waktu dekat, iaitu budak je lah. Lepas tu kemudian pengikut kat 28. Budak lagi 28. Tak tahu apa benda pun. Dia nak berdebat Dia bukan, dia konon nak bermuzakarah kepada ustaz. Dia isteri dia minta tolong. Isteri dia minta tolong. Kita jumpa kan. Saya ni, tapi bagi saya macam kumpulan ni, dia makan benda kotor ni. Geng tu kalau bagi jumpa 2 orang, jangan makan apa dia bagi. Dan bodoh gila. Maksud dia, bila benda lain dia faham. Pasal dia ni kerja bahagian sekian Toyota, yang ni engineer, yang ni sekian. Pandai dari segi masalah hidup. Tapi bila sampai pada tajuk Kahar Al-Kazab ni, hitam tak jadi hitam, putih tak jadi putih, jadi bodoh. Masa kata ini hitam, tak, ni kambing. Dia kan dia jadi bodoh tau. Jadi bagi saya benda tu kena sihir kot. Asal usul Kahar ni Tak ada benda pun. Tahu benda kat belah Kemensah tu, kawasan memang belah Keramat, banyak orang mengajar macam ni, mengajar makrifat lah, hakikat dan sebagainya. Tak ada benda pun. Macam mana? Bukan nak attention, dia kumpul duit. Dia orang geng-geng ni tuai anak murid. Memang ajaran sesat semua macam tu. Semua basic dia cari macam Arkam dulu. Dia cari pada anak murid yang kaya. Cuba cari orang tepi jalan. Kalau dia ambil yang food soldier pula, dia ambil yang kerja free. Kerja untuk dia percuma. Fisabilillah. Dia kaya raya lah. Ibu macam dulu apa nama? Scientology. Saya tengok rencana dia. Banyak pelakon masuk. Ya, cerita dia, yang pelakon ni dia orang jadikan duta. Tapi food soldier dia tak ada gaji pun. ESQ macam tu kat datang Malaysia. ESQ sama. Yang dia punya alumni ni datang free, berkorban, berjiwa, raga, masa sebagainya. Yang dia datang sana pakai duit lah. Ribu-ribu dapat, tak dibayar gaji. Semua mana ada. Macam juga geng Kahar ni, dia tak kerja. So yang ada SQ kat TV betul. Sama. Sesat. Apa tak ada dah, warta kan sesat dah. Tahun 2010 lagi.
Diwartakan sesat oleh mufti wilayah Persekutuan. Juga keluar lagi. Keluar tu pasal backup politik, bukan sebab kerana diorang betul. Keluar dalam TV tu, babi ada, anjing ada, semua ada. Macam zaman sekarang apa tahu? Ada apa tiap hari ada iklan ubat ketiak. Perempuan angkat ketiak. Apa hal? Punyalah bodoh kan, buruknya muka kau tanya ketiak. Kau jalan macam ni ke? Macam ungka jalan tiap-tiap hari kan. Ketiak saya cantik. Awak tanya ketiak kat orang ke? Punya saya kata bodohnya kan. Orang perempuan tu kan, ketiak saya. Dia bangga. Tak masalahnya awak tanya ketiak ke? Tiap-tiap hari jalan pakai ketiak ke? Macam tu ke? Kan? Kan? Pergi masuk restoran pun jalan macam tu. Ke macam tu? Punyalah bongok kan. Kalau cakap macam ni kan orang kata saya garang. Tapi kalau dah bodoh sangat, nak buat macam mana? Pasal kalau ni tak, mula-mula muka ustaz, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillah, macam ni. Tiba-tiba lagi ketiak. Selang-selang muka ustaz ketiak, muka ustaz ketiak. Seriously, kotor lah. Dan jamban letak muka bapak kita kan, mana tak senonoh kan. Pintu jamban muka bapak kita. Rasa macam mana? Mulia. Ini muka ustaz, lepas tu ketiak. Muka kat ketiak. Apa hal lah? Semua tak faham benda tu. Sebab tu televisyen keluar pun lantak kan. So dia kata anjing babi semua keluar. Kan? Kura-kura ada semua benda ada okey, ada tak okey. Campur aduk. Selang-seli kan. Maka jadi kelakar lah lepas ustaz punya muka cakap, tiba-tiba jom heboh nyanyi-nyanyi konsert. Serius? Ya, betul. Nampak tadi selang-seli kan? Supaya jadi normalization, supaya orang yang tengok tadi tak rasa. Baru tadi ustaz tu kata benda aurat sekian-sekian. Lepas tu beda aurat seperti ni. Ustaz tu pun tak cakap apa. Kalau ustaz tu tegur, mungkinlah TV tak buat. Ayat tu keluar. Ini sewil. Orang TV kalau cakap saya marah lah. Tapi saya kata apa masalah dia? You know that is wrong kan? Benda tak betul. Letak dalam gambar agung, gambar dia sendiri letak ke jamban. Macam mana? Kotor kan walaupun letak dia, tak kena pun tahi kan atas tinggi. Walaupun macam tu. Jadi macam mana muka ustaz tu dengan Quran yang dia baca selang-seli dengan ketiak. Ketiak saya licin. Sudah anak saya kalau dah kan, tu makcik ketiak. Macam apa makcik ketiak? Dia saya ajarlah. Ni makcik ketiak. Jumpa makcik dia, ni makcik ketiak. Kerja tanya ketiak tak apa. Semua Rexona ada, apa benda tak. Semua gini ketiak putih. Itu untuk suami awak kalau awak kahwin lah. Kata yang tepi jalan pasal. Nampak tak macam bodoh gila kan? Kata bodoh kan marah. Kata ustaz ni kasar lah, tak ada hikmah. Hikmah tu maksud dia berpadanan dengan orang, kena bongok sangat. Kita kata bodoh je. Tak adalah pula macam tu cerita dia. Jadi Go shop. Itu lain muka subuh. Itu seronok dia. Memang orang pun seronok kan. Musim PKP bagi duit banyak, beli barang macam-macam. Tak tahu buat apa. Dia pun datang. Tapi cerita ni lah, balik pada asal kan kita sebut tadi. Macam kumpulan yang sesat dia ada grade lah, kadar. Macam geng kakak bodoh gila. Dia cuba nafikan solat. Saya kata solat telah ada. Dia gagal. Solat dah ada. Tengok baca ayat ni. Untuk kakak surah sekian. Betul, anak saudara saya seorang tu dia yang ikut sekali. Dia kata tak bagi langsung hadis. Saya kata nak bagi hadis kat orang buat apa? Dia tak percaya hadis. Tapi bila dia bagi Quran, dia dah gagau. Dia pasal Kahar tayang kat dia sebahagian dia, apa yang dia seronok. Kahar tak tayang pada dia benda-benda lain yang dia tak tahu. Kasim Ahmad tu pun tak percaya hadis kan? Kasim Ahmad dia overconfident berkenaan dengan kepandaian dia, pasal dia pensyarah. Dia apa fasih lah. Tak, bahasa Arab tak erti. Dia tahun 80-an awal dia pernah berdebat dengan Ustaz Hashim Ghani Kuala Pilah punya ni kan, Mahat Itibak Sunnah tu. Diorang debat di Madrasah Al-Ulum Asy-Syar'iyyah Batu Rubuh Pakan Datuk, sekolah yang saya sekolah dekat Perak, first sekolah agama saya masuk. Saya perasan lah waktu saya sekolah kat sekolah tu, salah seorang guru kita orang, ustaz kita orang, Ustaz Ahmad, dia pandai khat. Actually waktu zaman dia masuk khat antara apa satu Malaysia, baik kali dia menang. Okey. Jadi Ustaz Ahmad ni dia kata dengan kita orang, dia pernah sebut depan saya, dia kata Kasim Ahmad ni bahasa Arab pun tak reti. Dia kata kami pernah tanya dia mana rujukan dia, semuanya buku terjemahan English, translation English. So dia English background. Dan kebetulan buku-buku orientalis yang menafikan hadis macam Goldziher,
salah seorang ni kan, dia dalam bahasa Inggeris. So kebetulan zaman tu dia pensyarah dan memang banyak baca buku. Orang kampung tak baca buku English. So nampak macam bijak sikit lah. Tapi bila debat dekat sekolah tu, dia kalah. Menangis, kalah dan menangis. Ini saya dengar daripada Ustaz Zahir. Tak berubah. Dia gagal je. Tak ada benda kebaikan pun. Tak ada nothing. Apa dia cakap tu worthless. So dia bukan ahli. Kalau kita bukan ahli dalam bahasa Arab, dia boleh jadi ahli Quran. Macam mana ahli Quran kan pasal academician pun dia buat. Ya, iyalah cerita dia, tapi dia lecture, tapi zaman tu kan siapa tahu Inggeris kan dimuliakan. Orang kita, even saya ingat dulu orang kedutaan Malaysia pun cakap dekat zaman tu kiblat orang-orang Wisma Putra ni adalah London, Paris, New York. Ini Dunhill kan, London, Paris, New York. Kalau pergi tempat ni, kau pergi mana? Dunhill. Pergi mana? Gudang garam. Dia kata memang kiblat. Zaman tu kiblat. Even bukan setakat tu, even keseluruhan pensyarah di Universiti Malaysia ni, pensyarah bahagian pengajian Islam pun datang daripada orientalis. Bukannya ulama Islam mengajar pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggeris semua. Sebab tu antara orang anak didik pada generasi tersebut yang belajar Islam, contoh macam Dr. Osman Muhammadi, kita tengok tulisan dia. Dia punya tulisan, tengok bawah tu Tom, Dick and Harry, semuanya Mak Saleh. Referen dia Mak Saleh sekian. Dia bukan tak rujuk kita Arab. Ustaz, kalau Al-Quran yang translation Yusuf Ali tu okey tak? Boleh lah, tapi still sebahagian besar daripada orientalis ini, sebahagian besar yang translation macam tu, diorang tu Muhammad Pital, Fairuz Abadi, sebahagian asal ni diorang ni bukan Islam asal, masuk Islam kemudian. Yang orang kita panggil Muhammad Asad, dia guna tafsir kan. Muhammad Asad pun sama, dia bahkan dia Yahudi Jew, nama asal dia Leopold Weiss. Tapi dia cerita dia jadi lepas dia masuk Islam, kononnya dia jadi duta khas kepada Pakistan. Tapi orang macam ni dia memang bukan Islam asal. So diorang punya cara pemahaman tu lain. Bahkan dia masukkan sumbat macam-macam supaya orang dapat translation baru, pengertian baru, walaupun ikut kepada teks Arab, tak pergi ke situ. Tapi orang yang tak tahu bahasa Arab, terutama yang geng-geng English educated ni, paling bahaya. Tapi heran kan, dulu orang Arab pun pandai, ada yang pandai English, orang tak buat pula. Bukan pasal benda tadi, pasal balik pada asal. Bila teks tersebut orang Inggeris kan, kita belajar English, kita pergi terjemah semua ke? Taklah, macam orang ambil TOEFL apa. Kena terjemah buku dia bahasa Melayu. Mana ada? When you teaching about English, in English lah. Mana? Dan Arab, Quran tu Arab, kena belajar bahasa Arab lah. Sebab tu konsep asal macam Yayasan Taklim, kita buat kelas bacaan Quran mula-mula. Lepas tu kita masukkan di situ, suruh faham Quran. Barulah kita masukkan sunnah sebagainya supaya dia relate. Pasal orang tu nak faham Quran tak boleh faham dengan bahasa terjemahan, dia kena tahu bahasa Arab. Sebab terjemahan ni choice of words, boleh jadi betul, boleh salah. Pilihan perkataan dia tak tepat. Betul kalau kita jumpa macam kumpulan ni macam Kasih Ahmad kan, kes debat tu, memang Ustaz Zahir cerita bila orang bangun solat, dia kata dia tinggal seorang kat belakang, tunggu diam kan, kalah dengan Ustaz Hashim Ghani. Cuma zaman tu tak ada video je, tak ada video. Antara poin yang dia kalah tu isu apa dia? Banyak benda pasal dia tak layak pun, tak pandai langsung. dia pasal dia bila jadi ahli Quran. Saya pernah tanya seorang yang tapi yang ni abang ni saya jumpa, dia solat balik dia tak solat. Dia tak solat. Kawan-kawan kata dia kata baik. Ni kita ada level tau. Level ini, lepas tu level yang geng-geng kereta Ferrari, kereta Porsche, yang poyo, ya dia bijak buat bisnes. So dia rasa dia bijak buat agama juga. Anything dia belajar boleh dia belajar. Tapi geng-geng ni sampai peringkat tak solat juga pun ada. Kan? Bila kita tanya dengan dia kan pasal Quran dalam bahasa Arab kan, bila dia tak faham bahasa Arab kan, dia macam ni nak translation pengertian kan, saya bagi macam ni. Saya kata kalau ni kawan kita, pasal yang anjurkan tu seorang kawan ni, saya duduk dengan abang tu, tapi alhamdulillah lepas 2 minggu dia solat. Cerita dia tak nak solat, kawan-kawan dia kata dia baik. Saya tak sebut jawatan, kau cari jumpa, sebut jawatan, dia accountant yang pandai lah.
Jadi bila cakap dengan dia, nak fahamkan dia tak layak untuk terjemah Quran suka hati, saya kata dengan dia, kalau kita, kawan kita yang anjurkan ni, dia ada perjanjian rumah dengan lawyer buat tentang rumah dia. Okay. Kalau kat situ dalam perjanjian tu saya bagi kat abang, boleh tak abang terjemah suka hati macam bila 12 bulan, bulan apa? Bulan Islam ke bulan kafir? Contoh kan, saya kata. Oh, dia tak boleh. Saya kata tak boleh. Sebab saya bukan saya tulis. Okey. Dan saya bukan ahli undang. Okey. Saya kata dengan dia, dengan Quran ni, sejak bila abang jadi ahli Quran? Bila abang keluarkan maksud ini, abang layak ke? Sebab kalau testament tulisan tadi tu, abang tak boleh terjemah suka hati sebab abang bukan ahli Quran, ahli kepada undang-undang. Bukan abang tulis, abang bukan ahli undang-undang, betul? Tak boleh. Dan kenapa Quran abang terjemah suka hati, saya kata? Yang ini maksud dia kata apa? Aqimus solat, dirikan kebenaran. Saya kata buka kamus mana? Kamus mana buka? Kamus apa? Arab-Arab. Ada? Arab Inggeris. Ke Inggeris Arab ke Inggeris? Solat masuk kebenaran. Melayu tak. Saya kata dengan dia. Dia gagau. Sampai ada seorang kawan dia kan, dia macam tunjuk SMS kat saya. Tapi dia tulis tu, ustaz tengah tebat dengan setan. Saya kata salah dia tapi kacau-kacau. Waktu saya balik dia cakap, dia kata your school of thought is not my school of thought, dia kata. Ayat sedap kan? Yalah, dia punya setan punya. Yelah, basic. Tapi lah saya kata dengan dia, bila abang layak. Orang kata ustaz apa, Quran is for all. Ya, for all. Tapi macam tadi lah, ulang balik. Awak tulis Quran kan, awak ahli Quran, dan apa pasal awak nak interpret suka hati? Kalau benda agreement dia pun kita tak boleh terjemah suka hati, dan abang nak terjemah suka hati sebab apa? Baru 2-3 muka Tak, kelakar dia bila sebagai ayat lain, dia cakap macam ni sebagai lain. Dia kata, kenapa tak boleh boleh anjing? Sedangkan Ashabul Kahfi ada anjing. Saya kata, bang baca betul-betul. Ashabul Kahfi punya anjing duduk depan pintu je, tak masuk dalam tau. dia jadi macam dia datang pakai buku nota kecil. Soalan pertama, soalan kedua. Dah siap dah. Tapi alhamdulillah lah, dia actually even waktu dia meninggal pun kawan tu maklum saya. Tapi dah solat lah. Dia lepas 2 minggu jumpa solat. Yang itu naklah solat kan. Yang tak solat bersepah. Macam akal-akal kan kumpulan dia. Jadi kadang-kadang zaman sekarang ni orang tak faham sebenarnya. Macam kes tadi Ahmad tu sampai dia meninggal pun tak ada. Dia tak layak dia solatkan pun. Tak boleh tanam kubur Islam. Tapi kes ada orang-orang parti politik yang lah tak nak belajar, tak ada sentimen, tak ada cinta Allah dan Rasul. Dia pergi tanam juga uruskan jenazah. Biar campak. Peduli apa? Tak ada hak untuk kita ni dia. fikir munafik ke? Macam mana? Bukan munafik, dia kafir dah. Dia kafir. So bila dia kata dia tak nak dia bukan ikut Muhammad, dia kata. Dia ikut Ibrahim dan sebagainya. Kafir. Jelas-jelas. Kafir. Tapi okey, bila orang tanya saya kenapa kerajaan tak ijtihad, dia kafir. Sebab di Malaysia ni ada peraturan. Peraturan ni bila orang tu di ijtihad kafir, dia terkeluar Islam. Basically bila terkeluar Islam, Jabatan Agama Islam tiada kuasa ke atasnya. Walaupun dia masih bercakap tentang Islam. Walaupun namanya Dia mengaku dia Islam. Walau mengaku dia Islam, macam Qadiani. Qadiani Dia bila dekat Kampung Nahuda, bila dia didatangi oleh apa Jais, kami bukan Islam, memang dia orang keluar Qadiani bukan ajar Islam, poster besar. Tapi kisah dia benda tu menyebabkan dia orang boleh berjalan lagi. Kita sepatutnya ada undang-undang khas yang macam kat Indonesia, if orang tersebut sentuh perkara berkaitan Islam, cakap tentang Islam, maka kita ada kuasa ke atas dia. Itu patut betul dia. Patutnya macam tu. Kena ubah. Bukannya kita jadikan statement kita apa, kalau orang bukan Islam, kita Jabatan Islam ada kuasa atas orang Islam. Itu ayat tu betul dari satu sudut. Tapi kalau orang tu dah keluarkan statement menghina Islam dan sebagainya, patut Jabatan Islam ada kuasa ke atas dia. Tapi diorang kata Jabatan Islam kata orang Islam je. Ini yang jadi lari sikit. Betul Ayah Pin dia waktu zaman PAS naik jadi kerajaan tahun 2000 dia kan. Dia Terengganu, dia telah dipenjarakan 11 bulan. 11 bulan masuk dalam. Berdasar pada perbuatan dia di bawah enactment kerajaan dia di sebelah dipenjarakan. Tapi lawyer dia nasihatkan dia untuk keluar Islam. So dia tantangan satu surat, saya sekian, nama saya sekian, telah keluar Islam. Pak bertantangan. Tak ada dalam penjara. Terus keluar lah, tak boleh tangkap lah. Sebab tu orang macam ni ISA je boleh. One part
Orang macam ni kan, macam Kahak, Kazab ni, yang boleh tangkap dia untuk sumbat ke dalam dengan ICA je. Lepas tu saya bukan sokong ICA, tapi ICA tu dari sudut ini dia berguna untuk tahan orang macam ni yang merosakkan masyarakat. Tapi macam kalau kata apa benda dia tujuan utama dia duit lah. Dia tak kerja. Ini membantu saya jumpa dekat Sungai Long, Kajang tu. Tak kerja, rumah besar. Saya dapat mana duit? Tu air ni lah anak murid ni. Dapatkan ahli baru. Ahli baru kan nak jumpa dia kena bayar. Tu basic jaga. Tapi macam tadi, macam kita sebutkan, macam kes kita bincang kan, tak baca pun hadis ni. Kita bincangkan berkenaan dengan tajuk pun solat kan. Dia sebenarnya dalam konteks solat ataupun ibadat haji dan sebagainya, memang telah ada. Puasa telah ada. Dan semua telah ada. Semua para anbiya beramal dengan ajaran-ajaran tersebut. Cuma kadar banyak mana serupa dengan apa Nabi Muhammad tunjuk pada kita, kita tak tahu kadar. Pasal Nabi SAW sebelum Isra Mi'raj pun ada kisah berkenaan dengan tajuk dia tengah sujud di hadapan Kaabah, solat. Ada kisah berkenaan dengan orang tuang perut unta atas kepala dia. Kisah tu sebelum Isra Mi'raj. Means that baginda ada solat. Ada solat. Bahkan macam puasa, sebelum daripada Nabi Muhammad SAW terima ayat kefarduan puasa Ramadan, puasa Ashura adalah wajib. So, macam solat ni, sebelum solat yang Isra Mi'raj zaman Rasulullah sendiri, so masa tu belum difardukan pada Dia tak diwajibkan lah. tak diwajibkan. Tak diwajibkan. Tak ada kefarduan je. Tapi solat tu ada. Caranya lain lah. Allah alam. Banyak yang mana yang serupa kita tak tahu. Sebab kalau ikut pada ayat Quran, kalimah rukuk, sujud dan sebagainya telah ada sejak zaman dulu. Ni tak kuat. Bila contoh Allah sebut kan, kan kisah Ibrahim dan Ismail. Kan wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Mana dan kami buat perjanjian kepada Ibrahim Ismail, hendaklah kalian berdua sucikan rumahku, lit-ta'ifin untuk orang bertawaf, wal 'akifin orang yang iktikaf, war ruk'is sujud orang rukuk dan sujud. So Baqarah ayat 125. Ada. So the movement is there. Tapi saya ulang balik, banyak mana serupa, wallahu alam. Atas kita cuma kita tengok mana Nabi tunjuk pada kita. Adapun bila pada kes yang dulu, maksud dia telah pun ada. Yang faham itu telah pun ada. Sebab tu kena yang pelik kan. Sebab tu macam bila tadi kan tanya Kaabah kan, telah pun ada tapak dia. Ibrahim sebut macam tu ketika tinggalkan Ismail dan juga Hajar, telah pun ada. Cuma bangunan tu apa jadi, apa orang buat, tak ada, pasal kosong. Ketika Ibrahim AS tinggalkan Ismail dan Hajar, kawasan tak ada orang. Lepas Ismail AS punya kisah air Zam-Zam keluar, baru orang datang nak tinggal dengan orang. Penempatan tu bermula. Sebab tu hak Mekah tu, hak Kaabah sebagainya kembali pada keluarga Ismail. Jaga kunci Kaabah, jaga air Zam-Zam. Air Zam-Zam dapat dari keluarga Nabi. Keluarga Nabi SAW, Bani Abdul Muttalib dapat pegang air Zam-Zam. Yang ni pegang bendera untuk sekian. Semua daripada family yang sama. Family keluarga Ismail AS. Ustaz, dalam Quran huruf Kaabah tu tak pernah pakai. Macam mana? Kaabah is 4 segi maksudnya kan. Terus dalam Quran ada ke istilah Kaabah? Dia pakai Baitul Haram apa? Baitul Atiq, Baitullahil Haram ke apa? Tak semestinya Kaabah. Ya. Okey. Adalah surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat yang ke ada. Surah Al-Maidah 97. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram. Dan juga satu lagi dalam ayat surah Al-Maidah juga, ayat yang ke 95. Ya, Kaabah sebut. Dia tahu Kaabah tu empat segi, tapi masalahnya dia nama khas. Kena ingat, benda empat segi tapi nama khas. Telah jadi nama khas. Macam solat lah jadi nama khas. Baik. Wallahu alam kan. Bebel banyak masuk macam benda. Kadang-kadang telah kena jaga sikit zaman sekarang ni, orang sesat ni. Macam mana? Tak semalam pun ada dengar besar kan. SD punya Semalam dengar online. Okey. Baik. Wallahu a'lam. Nanti penting sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah lantas berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan masuk ke bab qasar solat di Mina, yang kisah Osman tu. Kisah Osman yang di Mina, di Arafah tu ada kisah.
yang kes apa solat di sana. Nanti kita bincangkan macam mana Osman solat 4-4, tak solat 2. Itu kita bincangkan. Allah Alam.